Mulakan dengan pembacaan Al-Quran surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا
وحزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. صدق الله العظيم. InsyaAllah tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insyaAllah kita sambung bacaan kitab Baharul Madi jilid yang ke-12. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung bab fi surah, iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan tentang hukum gambar ataupun hukum menyimpan gambar. InsyaAllah pagi ini kita sambung masalah 189. Dia kata gambar yang dilasak dan dilenyek itu tiada mengapa ia ada di dalam rumah. Hak ni kita sambung perbahasan lepas. Perbahasan berkenaan dengan hukum gambar. Kuliah hak lepas kata Qistalani. Ini hal bulan lepas. Kata Qistalani di dalam Irsyadus Sari, syarah bagi Sahih Bukhari, telah berkata Ibnul Arabi, bermula hasil barang yang sabit ia pada mengambil gambar itu buat taruh, iaitu jika ada gambar itu bertungkul, tentulah haramnya dengan ijma' ulama. Maksudnya hak ni hak kuliah lepas, gedek sikit untuk kita sambung pagi ni. Kata ulama, gambar yang bertungkul, maksudnya hak jenis patung-patung ni ada seketui. Hak tu kita letak dalam rumah, kemudian dimuliakan benda-benda macam ni, hukumnya haram dengan ijma' ulama. Tak boleh. Letak patung-patungan dalam rumah tu, letak di tempat yang mulia, buh jadi perhiasan, buh di almari dan sebagainya, maka hak ni kata ulama haram. Sebab ada unsur memuliakan benda-benda macam tu. Dan gambar yang tidak bertungkul, yakni lukisan, maka iaitu 4 pendapat. Kalau gambar hak jenis gambar lukis, gambar fotografi, gambar jenis print dubuh di rumah atau apa hukum dia, ada 4. Yang pertamanya harus semata-mata kerana zahir hadis. Nombor 1 pendapat ulama, gambar hak jenis photostat, gambar print, gambar fotografi, gambar kenang-kenangan, gambar menikah gantung di rumah, maka yang tu harus, kata satu pendapat. Pendapat yang kedua dia kata, tegah semata-mata hingga lukisan ataupun garisan. Kalau gambar hak kita print tu pun tak boleh dia kata, ataupun gambar yang kita ukir, kita lukis dengan pensel apa semua nampak gambar orang, hak tu pun mengikut pendapat yang kedua, dia kata tidak harus. Ditegah. Dan pendapat yang ketiga, ada tafsil, yakni ada huraian, iaitu jika ada gambar itu kekal rupanya tercegat letaknya, nescaya haram juga. Ya, pendapat yang ketiga dia kata kalau gambar tu gambar orang duk tercegat sengak tu, maka yang pendapat yang ketiga dia kata haram. Ini saya sebut dah kuliah lepas. Kalau gambar hak jenis tercegat, mana ada gambar duk boleh bergerak, semua tercegat. Pendapat ketiga dia kata tak boleh, haram. Jadi kalau gambar macam tuan-tuan tengok gambar Abang Merahim lompat keluar pada gambar tu, gambar pernikahan pinjang lepuk tu, dia duduk tercegat, lepas tu dia terjun main daripada gambar tu. Kalau jenis ada gambar lagu tu, tak haram. Sebab gambar tu dia tak tercegat. Panggil dia keluar, lepas tu lagi dia masuk balik. Kalau ada gambar jenis lagu tu, hak tu tak haram simpan dalam rumah. Kalau ikut pendapat yang ketiga. Dan kata dan pendapat yang keempat, jika ada benda itu bergambar dan dilasak, dilenyek, nescaya harus ia. Kalau gambar tu kita letak di satu tempat yang tidak dimuliakan. Contohnya bubuh dalam
buku gambar tu kan tak? Album, buat dalam album tu. Duk buka belik. Tak ada unsur-unsur dimuliakan, dilasak, dilenyek, maka yang tu harus boleh simpan, tak ada masalah. Tapi zaman lah tuan-tuan semua gambar simpan dalam telefon lagi bagus. Tak? Simpan dalam telefon ni dia tak macam kita, dia tak sama macam hukum kita gantung gambar di rumah. No? Hak tu hak kita baca perbahasan bulan lepas. Baik. Masalah gambar yang dilasak dan dilenyek itu tidak mengapa ia ada di dalam rumah. Yakni tiada jadi haram adanya itu selama dilasak dan dilenyek akan dia. Kerana tiada hormat padanya sekali-kali. No? Gambar dalam masalah 189 ni maksud gambar apa? Maksudnya patung-patungan. No? Hak budak-budak duk main noh. Boleh ada tak boleh letak dalam rumah? Boleh. Sebab budak-budak duk main, dia poles telinga, dia tarik tangan bagi putih, budak-budak. Dia tidak ada unsur-unsur memuliakan binatang tu, maka harus boleh simpan dalam rumah. Tapi kalau jenis benda-benda lagu ni letak di satu tempat yang dimuliakan, maka perbuatan itu ditegah. Baik. Bermula dalil yang menunjukkan atas qaul yang mengatakan tidak haram yang demikian itu ialah seperti mana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan katanya an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah annahu dakhala ala Abi Talhah Al-Ansari ya'uduh. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in yang alim, lagi ia seorang daripada ulama fiqh yang 7 orang yang masyhur di dalam negeri Madinatul Munawwarah, namanya Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, bahwasanya masuk ia atas seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Talhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk itu kerana ia ziarah akan dia sakit di rumahnya. Ubaidillah ni tuan-tuan tabi'in. Dia masuk pi ziarah sahabat Nabi iaitu Abi Talhah. Nah, pasal Abi Talhah ni sakit. Ubaidillah masuk pi ziarah orang sakit. Baik. Qala fawajadtu 'indahu Sahal bin Hunayf. Qala fada'a Abu Talhah insanan yanzi'u namtan tahtahu. Kata Ubaidillah, bila masuk aku ke rumah Abu Talhah tadi, tiba-tiba aku dapati ada satu orang ziarah di sisinya, iaitu Sahal bin Hunayf. Kata Ubaidillah, aku masuk pi rumah Abu Talhah, jumpa satu orang lagi yang memang duk ada dalam tu dah, tengah duk ziarah Abu Talhah. Nama kawan tu adalah Sahal bin Hunayf. Aku masuk jumpa Sahal bin Hunayf, dia pun duk tengah ziarah Abu Talhah. Kemudian aku pun duduk dekat dengan keduanya. Kata Ubaidillah, aku masuk di dalam rumah Abu Talhah, kemudian aku duduk dekat dengan mereka dua orang. Pasal ziarah orang sakit. Kata Ubaidillah, di dalam aku duduk bersama-sama bertiga di situ, sudahlah Abu Talhah memanggil satu orang daripada orang rumahnya, mencabut satu hamparan di bawah tempat duduknya. Tengah-tengah duduk tu, Abu Talhah ni tengah duduk sakit, tengah duduk tu, dia panggil ahli rumah dia. Dia tak habaq siapa dia. Panggil ahli rumah dia, mai sat, tolong buat keluar ni hamparan kapek ni, tolong buat keluar sat. Buat keluar daripada rumah. Maka datanglah orang itu, lalu mencabut akan dia daripada bawahnya. Orang rumah Abu Talhah ni, dia mai, kemudian dia buang kapek tu di luar. Kapek hak daripada duduk tu, dia buang. Apakala dilihat oleh Sahal bin Hunayf akan perbuatan Abu Talhah yang demikian itu, maka ia pun iskal. Sahal ni bila tengok Abu Talhah suruh buang kapek tu, dia timbul satu kemuskilan. Timbul satu pertanyaan akan perbuatannya itu, apa sebab dicabutnya?
Heranlah kapek duduk elok-elok. Duduk tengah duduk elok-elok ni, tiba-tiba Abu Talha suruh lempak buang. Pasal apa? Salah tang mana? Awak bulu dia tu buat daripada bulu babi ke apa ke? Tak? Jadi timbul satu persoalan. Sahal bin Hunayf ni dia pelik. Pasal apa? Pergi buang kapek tu. Boleh duduk elok-elok, buang pasal apa? Faqala lahu Sahal. Faqala lahu Sahal lima tanzi'uhu. Faqala li'anna fihi tasawira. Maka berkata baginya Sahal, mengapa engkau cabut akan dia? Bila didengar oleh Abu Talhah akan tanya Sahal itu, lalu dijawabnya baginya dengan katanya, aku cabut akan hamparan itu kerana ada padanya gambang-gambang. Sahal bin Hunayf, bila dia tengok Abu Talhah suruh orang rumah dia buang kapek tu, buang hamparan tu, dia tanya terus, ni yang buang ni pasal apa? Apa masalah hamparan ni? Apa masalah kapek ni yang buang ni pasal apa? Kata Abu Talhah, dia kata aku suruh buang pasal di hamparan ni, di kapek ni, di tikar ni ada gambar-gambar, ada lukisan gambar-gambar. Sebab tu aku suruh buang. Wa qala Sahal wa qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qad alimta. Dan sesungguhnya telah berkata padanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barang yang sesungguhnya telah engkau ketahui akan dia. Bukankah Nabi sudah bersabda sekuan azab pada hari kiamat, iaitulah orang yang membuat mereka itu akan ini gambar. Dan sabdanya lagi, rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar itu tidak dimasukkan dia oleh malaikat. No? Abu Talhah kata dekat Sahal, aku buang ni pasal apa? Nombor satu, di hamparan ini ada gambar, ada lukisan. Sebab tu aku suruh buang. Dan kata Abu Talhah kepada Sahal, bukan hang tak tahu, Nabi SAW larang kita daripada melukis gambar. Nabi melarang kita daripada membuat gambar. Dan Nabi SAW sebut, rumah yang ada gambar, maka malaikat tak masuk dalam rumah itu. Maka dengan sebab itu, kata Abu Talhah, aku suruh buang hamparan ini. Bila didengar oleh Sahal bin Hunayf akan perkataan Abu Talhah yang demikian itu, lalu berkata ia. Sahal ni tak puas hati penjelasan tu. Dia tanya lagi. Qala Sahal, awalam yaqul illa ma kana ruqman fi thawbin? Faqala bala walakinnahu atyabu li nafsi. Dan kata Sahal, adakah tidak bersabda Nabi SAW melainkan barang yang ada ia gurisan ataupun lukisan pada kain? Kata Sahal, betul aku dengar Nabi abang, rumah yang ada gambar, yakni patung-patungan dalam rumah tu, maka rumah tu malaikat tak masuk. Betul. Tapi Nabi kata gambar, kalau ada di pakaian duk jenis hal lukis-lukis tu, dia bukan berketui, dia lukis di pakaian, lukis di hamparan dan sebagainya. Hak tu Nabi kata dikecualikan. Bukankah yang tu dikecualikan? Lah ni lukisan tu, gambar tu duk ada di hamparan. Bukan digantung di rumah, di hamparan. Kita duduk pijak, kita duduk. Yang buang juga pasal apa? Maka jawab Abu Talhah, bahkan sabdanya memang begitu. Kata Abu Talhah, betul. Hang kata Nabi sebut lagu tu, betul. Tetapi kata Abu Talhah, aku buang cabut hamparan yang ada gambar itu lebih sedap di hatiku. Tuan-tuan, Abu Talhah kata, kalau aku buang semua gambar-gambar yang ada dalam rumah, hak tu lagi aku puas hati. Lagi puas hati. Tak gaduh duk fikir dah. Gambar berketui ke, gambar sekepin ke, buang semua. Kata Abu Talhah, sedap hati aku. Daripada duk tengok gambar tu, aku takut malaikat tak masuk. Lah ni apa lukisan, gambar dan sebagainya, semua aku keluar daripada rumah. Tuan-tuan, kalau nak boleh buat lagu tu, payahlah. No? Payah. Baik. Kerana apakala Nabi sudah katakan segala gambar
ditegahnya ada dalam rumah, maka ini pun gambar juga, sama ada di kain ataupun lainnya. Kata Abu Talhah, dia kata bila Nabi larang, bila Nabi sebut kata semua jenis gambar, semua gambar. Tak kira lah gantung ke, duk di hamparan ke, duk di pakaian ke, tak kira. Lah ni gambar semua, kata Abu Talhah, aku keluar semua. Dia kata. Maka sehabis-habis sedap hatiku, apa gambar pun, dan di mana-mana pun gambar itu, asalkan di rumah ini aku buang semuanya, supaya tenang hati, dan tiada berkata-kata, dan masyghul kepadanya. Nah, yang ni pendapat Abu Talhah. Dia kata senang cerita, aku tak mau pening kepala dah. Ambil, buang semua. Gambar-gambar ada ni semua buang di luar. Lah rumah nak bagi malaikat masuk. No? Yang tu tuan-tuan pendapat dia, dan yang tu perbuatan dia. Nah, baik. Kata Imam At-Tirmidzi, bermula ini hadis adalah hadis yang hasan lagi sahih. Baik, masalah. Gambar, lukisan ataupun garisan itu harus ia di sisi setengah ulama. Tuan-tuan ni nak baca tengok ni. Pasal di rumah kita, tak confirm adanya gambar yang kita duk gantung di dinding rumah. Gambar sekepin tu. Tak kira lah berapa orang pun duk dalam gambar tu, tapi gambar kepin, buh dalam frame, gantung di rumah. Tak? Kita buh gambar tu, gantung mana ada tempat rendah, gantung tempat tinggi. Kalau gantung tempat rendah, cucu ambil main lempak jahanam gambar tu. Jadi kita gantung tempat tinggi. Boleh tak boleh gambar jenis kepin tu gantung tak di dinding rumah, tak atas mari, tak tempat-tempat yang kita jadikan sebagai perhiasan. Boleh ke tak boleh? Ini perbahasan dia. Kalau tengok kepada perbuatan Abu Talhah, dia tak mau langsung. Bukan takat gambar buah atas mari, buah di tempat perhiasan. Gambar haduk di kapet pun tak mau. Gambar haduk di tikar pun tak mau. Tambah lagi lah gambar kalau haduk di tirai. Abu Talhah ni dia syadid sikit bab tu. Dia buat keluar semua gambar-gambar tu. Tapi mai tang kita, ada tak ada perbahasan ulama yang mengatakan gambar-gambar hak kita duk bubuh di rumah gantung gambar sekepin tu, adakah harus di sisi ulama? Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam syarah Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ma kana ruqman fi thawbin. Maka itulah yang diambil dengan dia oleh orang yang mengatakan harus barang yang ada ia gurisan ataupun lukisan semata-mata. No? Maka ulama mengambil dalil daripada hadis yang kita baca tadi. Nabi kata illa ma kana ruqman fi thawbin. Nabi kata gambar apa pun jangan bubuh dalam rumah, malaikat tak masuk, kecuali gambar hak jenis lukisan, gambar hak jenis gurisan, hak dilukis di baju. Yang tu Nabi kata tak apa, dikecualikan. Maka tangtulah ulama mengambil dalil bahawa gambar hak jenis kepin, hak jenis lukis, hak jenis print, dia keluar mes kepin, yang tu harus. Dia kata tak ada masalah, boleh. Kata Imam Nawawi, dan jawab kita, jawab mazhab Syafi'i, dan jawab jumhur ulama, iaitu maksud dengan barang yang ada gurisan ataupun lukisan pada hadis, ditanggungkan dia atas gurisan ataupun lukisan pohon-pohon kayu dan barang yang tidak mempunyai nyawa. Cuma Imam Nawawi dia perketat sikit, dia kata gambar apa yang boleh? Gambar pokok, gambar rumah, gambar sungai. Tak? Kalau tuan merasa orang dulu-dulu lah, tahun 90-an, awal 2000, rumah orang dulu ni dia suka buh jenis lukisan orang duk lukis gambar pemandangan rumah kampung dengan sawah padi, dengan ayak apa sungai apa, gambar jenis lagu tu harus, dia kata boleh. No, jenis benda-benda yang tak nyawa. No? Maka yang demikian itu harus pada sisi mazhab kita Syafi'i. Jenis gambar-gambar lagu tu tak apa. No, gambar-gambar lagu tu tak apa. Baik. Yang tu satu perbahasan, selesai dah. Masalah gambar fotografi, apa hukumnya? Kita pergi tengok gambar keluarga, buh frame sang, buh di rumah. Yang tu apa hukum pula? No? Ataupun gambar baru nikah, dua lelaki bini, tengok gambar, buh di ruang tamu. Apa hukum dia? Baik. Telah berkata Mustafa Muhammad Amarah, guru satu madrasah di Qahirah, Mesir,
iaitu katanya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditaruhnya beberapa banyak perkataan pada hadis-hadisnya. Katanya begini, telah aku tanya guruku almarhum Syekh Muhammad An-Najdi, Syekh Rawaq Syaraquf, akan masalah gambar di atas kertas-kertas. Hak ni zaman kita lah, gambar hak print atas-atas apa nama gambar tu, lekat buh di dinding rumah. Apa hukum dia? Maka difatwakan oleh Syekh Muhammad An-Najdi ini, dia kata harus mengambilnya. Maknanya boleh. Maknanya boleh kita gantung gambar tu di rumah. Ini pendapat dia. Katanya gambar-gambar itu serupa dengan gambar dalam cermin. Dia kata gambar hak kita duk gantung gambar fotografi itu macam gambar cermin lah. Tuan-tuan buah cermin dalam rumah, lepas tu kita pergi duduk depan cermin, dia keluar main gambar kita. Dia kata hukum gambar fotografi itu macam hukum gambar di cermin, dia kata. Ataupun serupa memandang gambar di dalam air tempayan. Tuan-tuan ada guri, kita pergi tengok, kita pergi suar muka kita kat guri itu, dia pantul main muka kita balik. Yang tu pun gambar juga, dia kata. Yang tu pun gambar juga. Dan dia kata ataupun gambar daripada air sungai yang hening. Tuan-tuan, sungai tu dia tak mengalir deras, tak? Kita pergi suar muka, nampak gambar, nampak muka kita. Dan aku tanya almarhum Syekh Muhammad Bakhit, maka difatwakannya dengan harus jua. Dan ada padaku satu naskah risalah istimbat Tuan Syekh itu pada masalah ini. Nama risalahnya itu Al-Jawabus Syafi fi ibahati taswiril fotograf. Yang tu dia ada satu perbahasan ulama, dia kata harus gambar hak jenis sekepin-sekepin tu di rumah. Dan Syekh Muhammad An-Najdi itu ada pengarang Bahrul Mazi ini sempat melihatnya. Syekh Muhammad Najdi hak mula-mula dia kata hukum gambar fotografi itu harus. Syekh Idris Al-Marbawi pengarang Bahrul Mazi ni dia kata aku dan tengok dia. Pasal Syekh Idris ni tuan-tuan, dia duduk di Mesir. Dia orang Perak, orang Melayu kita. Tapi dia duduk di Mesir dan kitab Bahrul Mazi yang kita duduk baca ni pun tuan-tuan dikarang di Mesir dan dicetak di Mesir. Cuma yang syok dia tuan-tuan, cetak negeri Arab, kitab Melayu. Tuan-tuan, hebat dia tu. Kitab Bahrul Mazi ni kitab Melayu, cetak di negeri Arab, bahasa Melayu. Tuan-tuan tu dengar kitab Arab, cetak negeri Arab, biasa lah. Negeri Arab, orang Arab cetak kitab Melayu. Tuan-tuan, tu yang Syekh Idris kata, aku dan jumpa ni Syekh Muhammad An-Najdi ni, aku bisa jumpa. Ni orang yang kata hukum gambar fotografi ni harus, aku bisa jumpa dia. Dan ia seorang yang sangat tua dan seorang daripada jumlah sebesar-besar ulama di dalam negeri Mesir pada masa dia. Kira dia awak keluar kata hukum gambar fotografi ni harus, dia tu ulama besar masa tu, dia kata harus, maka kita jangan duk tikai dah pendapat tu. Itu maksud dia. Dan ia seorang syekh bagi mazhab Syafi'i. Dia pula mazhab Syafi'i. Bukan mazhab lain, dia mazhab Syafi'i. Yakni kepala ulama mazhab Syafi'i di dalam negeri Mesir. Dia pula ketua ulama dalam bab mazhab Syafi'i ni, dia ketua. Kira ulama mazhab Syafi'i semua pergi rujuk kat dia. Bila dia kata hukum gambar fotografi itu harus, kita jangan duk petikai dah. Dia ada sandaran, dia ada dalil, perbahasan dia panjang. Dan kata Syekh Idris, aku dah bisa jumpa risalah dia tu Al-Jawabus Syafi hak kita sebut tadi tu. Dia dah cerita panjang lebar sebab apa dia kata hukum gambar fotografi itu harus. Maka haruslah kita gantung gambar di rumah. Selesai. Dan tiada satu masalah yang penting-penting daripada kerajaan dan isi negeri Mesir, melainkan akhirnya tempat bersandar dan berbicara ialah kepadanya di dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, kira kerajaan kalau nak rujuk masalah dalam mazhab Syafi'i, kerajaan akan rujuk kepada Syekh Muhammad An-Najdi ni, kerajaan Mesir. Sampai kerajaan iktiraf keilmuan dia, kerajaan pun rujuk dekat dia dalam bab mazhab Syafi'i. Itu kira kerajaan pun sanjung dia, keilmuan dia tuan-tuan tidak perlu dipertikaikan lagi.
Sebab tu Syekh Idris cerita pasal biodata dia ni. Sebab apa? Bila dia kata harus, nampak macam bertentangan dengan hadis Nabi. Kita jangan duk tikai dia. Sebab dia pun ilmu dia pun bukan orang calang-calang. Baik. Dan kemudian ada pun Syekh Muhammad Bakhir. Nah, yang kata harus juga tadi ni, dia kata adalah pengarang Bahrul Mazi ini hadir mengaji di hadapannya. Hak Syekh Muhammad Bakhir ni, Syekh Idris Al-Marbawi kata, aku bukan takat tengok dia, aku pergi mengaji pula dengan dia. Dan Tuan Syekh ini seorang yang tua dalam mazhab Abu Hanifah. Dia yang kata Syekh Muhammad Bakhir ni, dia alim mazhab Hanafi. Dan ia sebesar-besar ulama dalam mazhab Hanafi. Masyhur bijaknya dan alimnya di dalam Mesir. Dan ia masa muda telah menjadi mufti kerajaan Mesir. Ni yang kata Syekh Muhammad Bakhir, yang kata hukum gambar fotografi itu harus. Ni dia ni dulu ni muda-muda dah jadi mufti dah. Dan mufti kerajaan Mesir dalam mazhab Hanafi. Sampai tua dan sampai pencit. Dia jadi mufti itu sampai pencit. Kira keilmuan dia tuan-tuan diiktiraf oleh kerajaan. Dan masyhur dan menghambur fatwa yang penting-penting dan mengajar sampailah kembali ke rahmatullah. Yang kata Syekh Muhammad Bakhir ni, dia mengajar sampai dia mati. Maka kepadanya lah kerajaan dan orang-orang Mesir bersandar fatwa yang penting-penting, dan kepadanya lah tempat keputusan masalah-masalah dalam mazhab Hanafi. Maka tuan-tuan, dua orang ulama ni, satu ulama besar mazhab Syafi'i, satu ulama besar mazhab Hanafi. Dua-dua menghukumkan gambar fotografi adalah harus untuk kita letak di dalam rumah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cerita kesimpulan mudah dia macam mana? Terpulang. Siapa nak gantung dalam rumah pun boleh ambil pendapat mereka ni. Harus. Tapi kalau nak pegang pendapat Abu Talhah tadi, wak keluar semua. Wak keluar semua. Gambar apa pun tak mau. Terpulang tuan-tuan. No? Terpulang. Siapa nak pegang pendapat Abu Talhah, yang tu warak sikit, buang semua. Siapa nak pegang kata harus, pegang pendapat mereka dua ni yang mengatakan harus. Satu pendapat daripada mazhab Syafi'i dan satu pendapat daripada mazhab Abu Hanifah. Nah, wallahu alam tuan-tuan, kita berhenti nanti insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang terkasar terguris hati saya minta maaf. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.